Okey, tadi sekarang ni saya untuk video ketiga saya nak ajar macam mana cara untuk masuk ke dalam Google Meet. Okey, so saya tekan join now sekarang. Okey, bila join now dia akan keluar paparan macam ni. Okey, kat sini okey. Okey, dia keluar meeting nickname saya, Cibuk Usagi. Jadi orang tu boleh masukkan nickname ataupun nanti okey kalau saya ni saya boleh copy joining info ni. Okey, dia dah copy, saya boleh copy letak dekat dalam WhatsApp ke, Telegram ke, dalam email ke, mana-mana. Ni cara. Okey, dan host tu juga perlu copy joining info dulu, takut-takut dia tertekan butang ni. Butang leave call ni dia terkeluar daripada Meet ni. Jadi sebagai salah seorang yang membuat ataupun mengendalikan menjadi host ataupun menjadi ialah host kepada sesuatu Meet tu, kena copy dulu supaya nanti kalau terkeluar ke senang dia nak masuk balik. Okey. Dekat sini, okey, satu kita boleh nak jemput orang, nak invite orang dengan copy joining info, letak dekat WhatsApp, Telegram dan sebagainya ataupun gunakan fungsi add people. Okey, fungsi add people ni kita boleh masukkanlah email-email siapa yang kita nak jemput kawan-kawan kita. Tapi untuk murid-murid tidak digalakkan untuk jemput murid-murid menggunakan kaedah ini kerana contohnya cikgu dah tetapkan Meet tu nak buat pada jam 10 pagi. Lepas tu pukul 9 pagi cikgu dah bagi dah invite menggunakan kat sini, menggunakan email. Bila murid dapat, murid tu boleh terus masuk. Meet ni dia bila dapat je dia boleh terus masuk. Walaupun mula pukul 10 ke, pukul 9 tu kalau dah dapat dia dah boleh masuk. Maknanya tu salah satu kelemahan dia ya. Okey, jadi boleh add people melalui invitation ni lah. Kalau call ni tak digalakkan sebab kena charge dan sebagainya. Okey, bila kita tutup ni, tiba-tiba kalau kita sebagai host, kita tak ingat nak copy joining info tu, jangan risau. Masih boleh ambil kat sini, boleh copy balik, boleh copy. Masih ada lagi, jangan risau. Ambil dekat bahagian meeting detail kat sini. Klik sini, dia keluarkan meeting detail tu apa dia. Okey, dekat sini, sekarang ni, kalau nak tahu suara kita tu dapat ditangkap oleh mikrofon yang tak, ni, di tengah bergetar-getar, bergerak-gerak ini. Maknanya mikrofon kita berfungsi dengan baik. Okey, cuba saya tutup mikrofon ni. Dia tak ada, dia tak tangkap bunyi. Dia dapat tangkap bunyi tau. Bukan dia tak dapat tangkap, tapi dia kata, are you talking? Your mic is off. Click the mic to turn it on. Dia dapat tangkap, tapi dekat sini tak ada bunyi getaran tu. Bila saya tekan je ni, dia terus dapat tangkap dengan lebih jelas. Lepas tu butang ni untuk kamera, turn on kamera. Nampak saya yang ni. Okey. Tapi jangan pergi tekan ni butang sini butang ni memang terus keluar daripada Meet tu. Okey, boleh faham? Dan satu lagi, kenapa guru-guru digalakkan menggunakan akaun MOE untuk buat Meet? Sebab ianya lebih selamat untuk kegunaan murid-murid. Sebab dia lebih macam tak bercampur dengan domain lain. Sebab kalau MOE tak silap dia boleh untuk murid tu pun kena domain MOE juga. Jadi keselamatan tu lebih terjamin. Seterusnya saya nak terangkan tentang fitur-fitur yang ada kat dalam sini. Okey. Kat sini dia tunjukkan people seorang sahaja. Kat sini dia akan susun peserta-peserta yang masuk dalam Meet tu ataupun orang-orang yang berada dalam Meet tu secara alphabetical order, iaitu daripada huruf A sehingga huruf Z. Okey, lepas tu dekat ruangan chat ni, kita boleh chat lah. Kita letak hi. Tekan ni. Okey, lepas tu nak tunjuk kalau kita buka YouTube, kalau kita letakkan link YouTube. Okey, saya cuba buka. Okay, saya pilih satu video Okay, contoh saya nak video ni. Okay, saya copy link ni. Saya tutup. Saya masuk dekat sini. Saya paste. Saya tekan enter. Apa-apa link yang dimasukkan sama ada YouTube ke, link apa-apalah, Google Form ke apa ke, dia akan bertukar menjadi warna biru menunjukkan link itu telah aktif. Okey, dekat sini dekat people juga, kalau orang yang hostkan tu, dia masih lagi boleh add people kat sini. Boleh add. Masukkanlah contohnya saya nak masukkan, saya nak jemputkan ni.
Macam gitu kan. Macam gitu. Kita boleh masukkan kat situ. Tu ialah ni dia akan susun kalau people ni secara alphabetical order. Lepas tu chat ni kita ruangan untuk kita tanya apa-apalah, kita boleh letak kat sini nak message sementara tunggu presenter ni kan. Okey, tu ialah bahagian fitur-fitur yang ada dekat situ. Seterusnya saya nak terangkan tentang butang hijau kat sini. Butang hijau ni kalau untuk akaun MOE, dia boleh record meeting. Tekan kat sini ni. Okey, saya cuba tekan Bila tekan kat sini, dia akan keluar. Kalau akaun MOE dia akan keluar. Ask for consent. Recording a meeting without the consent of all participants may be illegal and actionable. You should obtain consent to record this meeting from all participants, including external guests and guests who join late. Maknanya kita kena minta kebenaran. Jadi kalau murid kita kan pakai akaun MOE tu, maknanya kita buatlah satu surat bertulis hitam putih untuk selamatkan kita. Kita buat surat hitam putih, surat kebenaran kepada ibu bapa. Maknanya kat sini kita accept. Bila accept, okay, dia akan pusing dekat sini butang merah ni. Dia tulis recording will start soon. Okay, kita tengah tunggu. Okay, bila dah jadi recording tu, dia akan keluar warna, butang warna merah. Lepas tu ni change layout, full screen. Lepas tu kat sini boleh turn on caption turn on caption ni. Okay, contoh kalau saya sebut apa-apa yang dalam bahasa Melayu, tengok dia tulis tu. Team connection union, apa khabar semua, tengah buat apa. Dia keluar bahasa yang tak betul sebab dia detect bahasa Inggeris. Cuba kalau saya cakap bahasa Inggeris. Hi everyone. How are you? Dia dapat detect kalau bila kita cakap bahasa Inggeris. Tapi kalau kita cakap bahasa Melayu, dia duduk tu lah. Okay, jadi saya nak tekan turn off caption. Jadi tak perlu onkan caption ni. Jadi itu antara fungsi-fungsi yang ada kat sini. Okay, untuk recording ni, kalau untuk akaun education, dia memang boleh record. Tapi kalau akaun personal, tak boleh record. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kalau akaun personal macam mana. Okay, lepas tu kat sini, setting dia bagi tahu macam tadi jugalah, yang sama ni. Yang macam dekat luar tadi. Okay, lepas tu, yang ni report a problem. Okay, dia ada report a problem. Kalau ada apa-apa problem lah. Yang macam tadi, dekat luar juga, kat paparan luar. Tapi bila ada masuk dalam pun, kadang-kadang bila kita tengah meet, boleh jadi masalah juga. Jadi kita pun boleh laporkan dekat sini. Lepas tu, report abuse. Kalau ada apa-apa berlaku kan, dia minta kod, email address yang dia boleh contact, date of meeting, apa-apa semua ni. Abuse type. Apa jenis-jenis abuse yang berlaku? Spam or unwanted content ke, fraud ke, penipuan ke, malware ke, ada apa? Kena serang virus ke apa, harassment ke, ataupun hateful content. Maknanya ada orang yang mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata bersifat rasis dan sebagainya. Lepas tu unwanted sexual content. Kalau ada yang buat sexual harassment lah, yang cakap-cakap lucah. Lepas tu ada violence, keganasan ataupun yang lain-lain. Jadi boleh buat aduan. Bagus ni. Okey, itu seterusnya nak pergi kepada present now ni. Butang ni kalau dekat Chrome dia ada 3 tau. Your entire screen. Kalau bila present tu, your entire screen, a window dengan a Chrome tab. Kalau your entire screen, dia akan tunjukkan semua yang apa berlaku dekat screen kita ni. Dia akan buka semua tertingkap tu nampak. Kalau saya tutup yang bahagian ni, Chrome ni, dekat screen saya ni, kalau your entire screen, dia akan buka nampak ni. Semua-semua file-file saya itu, your entire screen, dia akan nampak semua. Okay. Bila kita present tu. Kalau kita pilih a window, dia hanya tunjukkan tertingkap yang kita buka sahaja. Maknanya, tertingkap yang kita tak buka tu, dia tak akan tunjuk. Yang tu lebih privacy ya. Lepas tu, a Chrome tab ni katanya sesuai untuk video dengan animation. Sebab nampak jelas, saya tak pernah try. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba sendiri ya. Okey, yang tu saya nak tunjukkan 3 fungsi kalau dekat kita buka melalui Chrome, Google Chrome dalam Google Meet tu dia bagi 3, your entire screen, a window dengan a Chrome tab. Tapi kalau saya pernah cuba buka guna Safari, dia ada your entire screen sahaja. Okey, setakat itu sahaja dulu untuk video ketiga ini. Kita akan berjumpa di dalam video yang seterusnya.